Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana wahdina wa la tu'akhizna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man taqarraba fihi bi khuslatin minal khairi kana kaman adda fariidatan fima siwa wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fima siwa, rawahul Baihaqi. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, tuan-tuan pegawai kanan MADA, yang saya hormati tuan-tuan pegawai kaki tangan MADA, yang saya kasihi tuan-tuan pengurus PPK Kedah Perlis, khususnya tuan-tuan dan perempuan sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan waktu pagi yang berbahagia ini di bulan puasa Ramadan ini. Yang keberapa dah ni? Yang keberapa? Kelima. Bagus, alhamdulillah. Walaupun macam tak bunyi apa? Bunyi dengar. Ramai kalau pun puasa. Anggut. Tu. Ada baru bunyi. Orang puasa, hang pun puasa. Baik, minta maaf tuan-tuan. Okey, alhamdulillah dia kena pegang rupanya. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama dalam program mencari keberkatan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita semua di dalam kalangan hamba-hamba Allah yang tergolong daripada golongan ibadur rahman, iaitu hamba-hamba yang mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, alhamdulillah kita dah sampai Ramadan yang kelima, yang mana kita berada di fasa yang pertama bulan Ramadan ini, iaitu 10 yang terawal ini insya-Allah, yang mana berbaki pada kita banyak hari lagi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan membincangkan tentang keberkatan Ramadan itu. Apabila disebut bulan Ramadan ini tuan-tuan, maka Nabi SAW telah menyatakan pada kita, qad ja'akum syahrun mubarakun fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nabi kata pada kita tuan-tuan, akan datang kepada kamu, telah datang kepada kamu satu bulan mubarak, yang maksudnya barakah. Datang kepada kamu satu bulan barakah, yakni syahrun mubarakun, yang terkandung dalam bulan tersebut ialah keberkatan, yang mana dalam bulan itu terdapat Lailatul Qadar, yang mana terbaik daripada 1000 bulan. Jadi tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, secara tak langsung, walaupun tajuk ini diberikan secara tajuk keberkatan ini, sebenarnya Nabi telah cerita pada kita. Jadi bila sebut barakah ini, apa yang tuan-tuan faham? Tanya kita pula. Kita nak tanya oleh habaq, tanya kita pula. Apa yang tuan-tuan faham? Mubarak itu. Bila sebut Ramadan, maka di hujung tu orang sebut mubarak. Betul tak? Kau sebut murtabak. Mubarak kan? Sebut mubarak. Baik. Mubarak tu apa dia? Tanya kita. Orang nak kita. Baik. Mubarak ini daripada perkataan barakah itu, yang mana bila sebut mubarakun bermaksud dalam bulan Ramadan itu terkandung berbagai-bagai keberkatan yang Allah bagi kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni Allah bagi satu bulan ni yang kita duk puasa hari kelima ni, satu bulan yang terkandung dalam bulan itu mubarakun, iaitu keberkatan. Keberkatan ini dalam bahasa Arab bermaksud ziyadatul khair, iaitu ditambah kebaikan pada kita. Faham tak? Faham tak? Maknanya ditambah kebaikan pada kita. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila kita puasa kita dapat barakah.
Barakah tu macam mana? Maksud ziyadatul khair iaitu kalau rezeki yang sedikit dapat digunakan oleh ramai. Contohnya, sekilo beras. Biasa orang boleh makan 5-6 orang. Tetapi sekilo beras itu boleh dimakan 10 orang ataupun 12 orang. Itu nama dia barakah. Bila kita puasa, tuan-tuan, amal ibadat yang kita buat, Allah gandakan berapa? Allah gandakan berapa? Allah gandakan, kata Nabi, orang yang buat man taqarraba fihi bi khuslatin minal khair kana kaman adda faridah. Siapa yang buat ibadat sunat, dia sama dengan ibadat fardu. Contoh, kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat sama dengan sembahyang fardu. Baca Al-Quran sunat, tapi sama dengan baca Al-Quran wajib. Tang mana baca Al-Quran wajib? Kami taklah dengar ni Ustaz ni. Baca Al-Quran wajib tang mana? Yang tahu baca Al-Quran sunat ya? Okey. Kan maklum? Maklum. Tang mana? Okey. Tahu mana? Baca Al-Quran. Tanya kita ingat ni kita. Ni Pak Long pula. Pak Long. Gena tidur ke? Baru mula dia. Takkan tidur dah. Saya orang Kuala Nerang. Duduk di Jitra. Tak payah nak ubahlah bahasa tu. Tapi boleh ubahlah sikit-sikit. Gena Pak Long? Okey. Okey. Baca Quran wajib tang mana? Ya. Dengar tu betul ya tu? Betul lah. Kuat sikit. Tang solat. Ya, macam saya tuan. Alhamdulillah. Tu orang mengaji tu. Nah, tang solat kita baca Quran wajib. Tang mana? Al-Fatihah. Tu. Maknanya baca Quran wajib dalam sembahyang. Maknanya baca Al-Quran yang kita baca tu sunat, dapat pahala wajib. Tu. Kita sedekah sunat. Dekah ni. Belum dekah ni. Kan senang Ustaz ni, baru dapat 500 yang tu pun tak masuk. Ni 15 bulan baru nak masuk. Nak dekah kena. Bagaimana? Dapat 500 banyak tak? Banyak 500? Takkan tak banyak. Duk saya saja orang bagi 500. Tengok ke? Nak? Balas 500 kita dapat, itulah nama dia barakah. Luar pada pendapatan kita. Selalu gaji kita 1,000. Tiba-tiba bulannya jadi 1,500. Sebab dapat 500. 15 bulan baru masuk. Betul? Tak mana soalan apa dia tak lupa pula. Soalan tadi buat. Ni apa ni? Sedekah. Sedekah wajib. Sedekah sunat, kita bagi duit atau bagi harta, bagi benda makan, bagi pakaian, bagi manfaat dan sebagainya kepada orang yang memerlukan, itu nama dia sedekah. Sedekah hukum dia sunat. Sedekah wajib mana? Kan maklum? Ya, terima kasih. Zakat fitrah. Semua orang wajib. Kita semua ni wajib bayar zakat fitrah. Baik. Itu samalah. Bila kita sedekah sunat, dapat pahala macam kita sedekah wajib. Tetapi kalau kita bersunat, ada bersunat. Bersunat walaupun nama sunat, hukum dia wajib. Ada yang tidak bersunat sini? Nah, semua sunat. Nasib baik. Saya pernah jumpa orang tak bersunat. Bukan budak-budak, orang tua. Saya ni, jawatan saya ni, saya berkhidmat dengan JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Saya dapur diri 2 minggu di Putrajaya. Selepas itu dihantar saya masuk dalam penjara. Saya masuk dah dalam penjara. Bukan masuk sebagai banduan. Bukan kesalahan rogo bergila-gila, tidak. Saya masuk dalam penjara 5 tahun, penjara pokok senar. Setiap hari masuk, setiap hari balik. Dan di sanalah saya menjumpai orang-orang yang tidak berkhatan. Umur 27, umur 28, tak khatan. Kita pasal tak khatan? Bersunat Ustaz, bukan wajib. Elok. Elok. Itu silap istilah tu. Orang Melayu dia sebut sunat, sebab tu bukan sunat, berkhatan. Dia sebut sunat, dia kata sunat. Yang seorang lagi tu pasal apa? Dia kata pasal saya ni Ustaz, masa kecil-kecil dulu saya tak tahu mak-pak saya duduk mana. Bila saya masuk rumah kebajikan masyarakat, dia kata saya lari. Bila saya lari, saya pun tak tahu saya duduk mana, dah masuk penjara. Masuk penjara saya pun tak tahu, tengok-tengok kawan-kawan tanya kita sunat, saya kata sunat tu tambah. Pasal sunat? Tak sunat, tuan-tuan. Tengok-tengok tak sunat. Mai kat saya, mai kat Ustaz. Berkata Ustaz ni tak sunat lagi, buat macam mana? Buat macam mana sunat? Saya kata betul ke hang tak sunat? Ustaz tak percaya, mai saya nak tunjuk. Hei! Ada ke pula tunjuk kat kita.
Tuan yang rahmati Allah sekalian, tu pengalaman saya masuk 5 tahun duduk dalam penjara ni untuk Allahu Akbar. Macam-macam jenis manusia. Bukan sekat banduan tak puasa. Hak lain-lain pun tak puasa, ada juga. Banduan masak Maggi. Depa pi tumpang kali pun dah. Allahu Akbar. Macam-macam manusia ni. Tapi hak mai sini semua puasa nah. Bohong orang perempuan confirm tak puasa. Betul? Kan hak tak boleh puasa lah. Jangan berasa. Baik, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jadi kita ni buat amalan sunat sama ibadat fardu, tambah buat ibadat fardu. Man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fima siwa. Orang yang buat ibadat fardu maka ganda dengan 70. Ini semua orang tahu dah. Ganda dengan 70. Banyak tak? Banyak kan? Macam kita lah gaji 1000. Tiba-tiba 15 bulan masuk 500. Banyak lah tu. Nampak? Baik. Sekarang ni kita sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur berjamaah. Banyak jamaah nak ni? Kami masing-masing. Kau masuk waktu zuhur pada lampu pejabat tidur. Itu standard lah mana-mana pejabat pun. Sini dah aku no. Saya tak boleh sebab kami ada masjid. Jadi kita bertugas di masjid. Tak boleh tidur lah. Macam perempuan selalu dengar siaran langsung kuliah Ramadan Kedah FM tu di tempat saya bertugas sekarang ni lah. Dan saya on air hari ni. Kemarin dah hari ni insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian tak boleh nak tidur lah. Nak tidur balik rumah kan. Jadi maksudnya pukul 1 orang pejabat yang saya pernah kerja dulu-dulu lah. Pukul 1 lampu automatik padam. Saya kata siapa ni? Blackout. Dia kata bukan blackout Ustaz, pejam mata. Macam-macam bunyi. Dalam pejabat tu. Tak apalah, kita budaya pejabat tu tak nak ubah kan. Baik. Tapi kita ni nak cari barakah kena sembahyang jemaah. Mayang jemaah Ustaz mayang ni pun tak ubah mayang mana puasa lah kan. Tapi bukan madah lah. Pak lain tu. Kan? Mayang pun culas puasa dia sanggup dah pula. Sampai tak makan sampai rekod. Kadang-kadang tu panas terlampau. Sampai balik di rumah tu bini kata, "Awak abang ketak ni aku panas aku dahaga." Buat apa? Pergi peluk tong gas. Sejuk tong gas tu. Kadang-kadang buka peti air duk nganga. Ni, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Jadi kita sembahyang zuhur berjamaah dapat 27 apa? 27? Tak dengar. Pak Long, 27 bang? Tak kata juga. Tak ada orang ni. Assalamualaikum. Ada. Ni, 27 apa ni malam-malam? 27 pahala. 27 apa ni abang-abang sekalian? Abang-abang Insam? 27? Tak dengar. 27 ramai ni sama banyak ni. 27 kau kena pergi duduk dekat ikut. Ni dekat ni. Dapat 27 apa ni tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ya, Encik Azmi. Apa mak Azmi? Sihat Azmi? Bagus alhamdulillah. Tak apa saya tak tanya. Tanya orang belakang. Dapat 27 apa tuan-tuan? Ustaz ni pasal jalan ni kacau ni. Main baik kami langsung ni. Orang lain camah duduk depan. Ramai banyak. Ada orang kepun saya ada apa? Pakku. Mana pakku? Pakku, kat tangan aku. Pakku tak mari. Mana pakku? Pakku tak main. Baik. Tuan-tuan, Cik Wazi. Babak macam saya tengok. Alhamdulillah. Babak ni, tuan nama apa? Adnan. Tuan, Assalamualaikum. Babak tuan. Nama apa? Aziz lah. Baik. Saya nak tanya apa tu, terlupa nak tanya apa. Baik. 27 apa tuan-tuan? 27? 27 pahala. Baik. Nabi kata semayang jemaah ini lebih baik daripada semayang seorang diri ialah dengan 27 darajat. Nabi tak sebut 27 sawab. 27 darajat. Apa dia 27 darajat? Apa dia akak 27 darajat? Kau akak adik tu. Panggil kak marah pula. Panggil adik lah. 27 apa? Darajat. Baik. Kau 27 pahala. Ikut ustaz lah. Ustaz lah. Abang tanya kami pula. Kami pasien-pasien tanya ni. Jam ni. Pasal pakai sekali ni. Pasal tak panggil lah. Main nak tanya kita pula. Tuan. Apa abang tuan? Baik. 27 darajat. Maknanya darajah kita diangkat 27 kali. Contoh sekarang ni kita duduk atas kursi ni. Sama lah semua. Saya diri. Saya tinggi sikit. Baik. Jadi kita duduk semua. Maknanya darajat kita diangkat 27 kali. Faham tak? Maksudnya darajah ketinggian status kita. Sekarang status kita awam. Status kita diangkat naik sampai peringkat mungkin sampai takwa 27 kali satu waktu kita sembahyang berjamaah. Faham tak tu? Ni kempen ni. Nah.
Kalau satu waktu kita semayang 27 darajat, bulan Ramadan ini yang kata mencari keberkatan ini tuan-tuan, iaitu bila kita 27 darajat sembahyang berjamaah, tuan-tuan kali dengan 70. Berapa? Kan bulan puasa kita buat ibadat fardu kali 70. Dan ibadat fardu tadi pula sembahyang ni kita sembahyang berjamaah 27 kali 70. Berapa? Berapa? Ya, suruh kita kira pula. Tak tanya soalan, suruh kira pula. Baik. Jawapannya 1890. 1890. Itu baru satu waktu. Cuba kira pula dengan 5 waktu. Kita pula dah kira. Berapa? Saya habaq dah tadi. Maknanya tuan-tuan tahu 1890 kali dengan 5 ataupun tambah lagi 5 lagi, tambah 1 dapatlah berapa? Dapat apa? Saya pun tak tahu, tak nak kira tu. Maknanya banyak tak? Maknanya banyak. Inilah yang dikatakan keberkatan Ramadan. Sebab itu Allah bagi kepada kita umat Muhammad ni. Maka hari ini saya main kempen sembahyang Jumaat. Boleh tak? Boleh kan? Nah, Zuhur sembahyang Jumaat lagi nah. Boleh, ada surau sini. Sembahyang lewat ni boleh kan? 40 orang kita sembahyang Zuhur kali ni boleh. Ustaz jadual sampai 11.30 ya. Kami nak balik ni. Baik, tak apa. Masing-masing lah kan. Tapi sembahyang Jumaat sekurang-kurangnya 2 orang, sekurang-kurangnya 5 orang. Nah, pakat-pakatlah sembahyang Jumaat supaya kita dapat dalam bulan Ramadan ni. Sebab bulan lain tak ada. Bulan lain sakat 27 tu ya. Tak boleh happy dah kali dengan 70. Tiba mai bulan Ramadan ini Allah gandakan kepada kita umat Muhammad sebanyak 70 kali. Maknanya satu waktu tuan-tuan dapat tuan-tuan dapat 1890 kali dengan 5 tuan-tuan hadirin sekalian. Allahu akbar. Sangat banyak keberkatan pahala yang diraih dalam Ramadan ini. Sebab itu tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita kena merenung sejenak dengan umur kita. Kita kena renung dengan umur yang Allah bagi kat kita. Panjang mana? Panjang mana? Agak-agak panjang mana? Satu hari Allah bagi 24 jam umur kita. Kebanyakan umat Muhammad, Nabi SAW kata, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat-umatku ni di antara 60 hingga 70. Selepas itu, umur adalah ekstra, bonus dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila umur kita 60, kalau tuan-tuan ukur sembahyang, agak-agak lama mana sembahyang? Ni kita nak tengok muhasabah kita dengan keberkatan. Tuan-tuan tak tinggal sembahyang dari umur 15 tahun sampai 60 tahun. Tuan-tuan sembahyang berapa tahun? Banyak soalan hari ini. Soalan banyak supaya kita berfikir. Kalau kita tidak fikir, kita akan dijangkiti penyakit. Penyakit apa? Penyakit mata akan menjadi kecil. Yang kedua, mulut akan menjadi besar. Tu. Sebab tu saya tanya soalan supaya kita berfikir. Baik. Kalau kita semayang dari umur 15 tahun sampai 60 tahun. Berapa tahun kita semayang? 45 tahun. Banyak tak? Banyaklah Ustaz. 45 tahun semayang. Baik. 45 tahun semayang. Satu hari kita semayang berapa jam saya nak tanya? Ada sejam. Ada sejam. Sembahyang ada 3 kategori. Sembahyang orang biasa-biasa 5 minit. Sembahyang yang kedua, sembahyang orang soleh 10 minit, satu waktu. Sembahyang yang ketiga, sembahyang profesional. 1 minit 14 saat. Allahu akbar. Assalamualaikum. Siap. Kan? Tambah-tambah sembahyang dalam kelambu. Bini kita sembahyang ya, sembahyang ni. Allahu akbar. Sembahyanglah tu. Sembahyanglah ni. Duk cakap. Itu sembahyang profesional. Baik, kalau tuan-tuan sembahyang satu hari 50 minit 5 waktu, maka tuan-tuan Allah bagi umur 24 jam. Jadi kita ibadat tak sampai 1 jam pun. Betul? Betul tak ni? Baik. Jadi bila kita sembahyang satu hari 50 minit, orang soleh ni dia sekali dia sembahyang sunat. Maknanya sembahyang sunat kita katalah dia sembahyang satu hari 1 jam, 1 jam. Lain tak sembahyang lah, dia kalut nak pergi tengok apa nama tali ayak, dia kalut pergi buat bendang, dia tengok sebut gondang. Pagi dia ambil ni.
Dia kalau nak meracun, kalau nak apa nama hybrid, tak hybrid, bagi nama tu lah. Kan? Dia kalau nak pergi kursus, macam-macam lah. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, kalau satu hari, 1 jam, tuan-tuan peruntukkan untuk sembahyang. Ini sembahyang orang soleh ni. Kali dengan 45 tahun, tuan-tuan sebenarnya, saya sekali lah. Tuan-tuan dan saya sebenarnya, tu kalau sembahyang umur 15. Ni umur 15, tak tahu kan, ni keluar pendek lagi, naik motor, merata kamu nak 15. Kan? Tengok umur 15 tahun. Bawah, naik motor, siap tonggek lagi. Itu umur 15. Mayang tak tahu ala lagi. Mayang bila Mayang kahwin, baru mayang saya. Siapa Pak Mentua Tok Imam? Pak Mentua Tok Imam, dia kata, dia test kita pula. Hang jadi Tok Imam? Dia kata, ayah saja. Tak apalah, hang jadi Tok Imam. Naik jadi Tok Imam kita pun, baru sampai maghrib dah. Elok, kita pun naik. Baca kami, sopa misyari baca. Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca kami. Sudah dah sembahyang pak dia kata, bagus dengan aku 3 orang menantu jantan dah. Hang seorang baca kok sedap. Kan? Tak dah jumpa lagi. Dia kata, sedap ke pak? Sedap. Tu pak nak abang itu tak ada ayat sembahyang. Ada ayat sembahyang lagi sedap. Jenuh aku ni. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Kok mana boleh cerita kok tu tau, nak cerita pasal sembahyang baik. Jadi kalau kita sembahyang, sebenarnya kalau kita sembahyang 1 jam, 1 hari daripada umur 15 tahun sampai 60 tahun, tuan-tuan, perempuan hanya sembahyang 2 tahun 4 hari. Cuba kira tengok. Sehari 1 jam, mati umur 60, contoh ni. Jangan duk umur 60 aku ni ustaz kata mati dah macam ni. Umur 60 mati, sembahyang 45 tahun. Sehari 1 jam, 45 tahun tu kali 1 jam, tuan-tuan hanya solat 2 tahun 4 hari sahaja. Cukup tak? Nak tanya tuan-tuan, cukup tak? Cukup tak? Tak cukup. Dengan 2 tahun 4 harinya. Umur 45 tahun. Yang kita mula semayang. Tu hak semayang 15. Ni hak semayang umur 40 baru balik guna. Ada juga 40 tak balik. Kenapa tak semayang? Umur mana? 40. Balik tak balik. Duk tak balik. Bila balik tau? Anak kenyah. Anak sampai tak celui kereta kena beli MPV. Ramai macam pasal. Tapi mayang tak juga. Tapi bukan tuan-tuan lah. Baik. Tuan-tuan yang dikasih sekalian. Tuan-tuan kalau kita semayang umat 15, 2 tahun 4 hari. Jadi tuan-tuan. Untuk umat Muhammad yang umur pendek ini, Allah bagi kepada kita bulan Ramadan ni khusus untuk kita maksimumkan ibadah kita dalam bulan Ramadan. Bukan saja puasa, sembahyang kena jemaah, Al-Quran kena baca, sedekah kena buat, cakap kena baik. Saya kita tengok apa yang Nabi pesan pada kita untuk mencapai puasa Ramadan yang terbaik. Apa yang kita nak buat? Baik. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pesan Nabi pada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal 'atash. Tengok kamera. Kam min shaimin laisa lahu min siyami. Selfie. Illal ju'i wal 'atash. Apa kata Nabi? Tu kata Nabi dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Hindustan, hamlogoko sama sakoto hamdo dil barjani pirbil dil he Hindustani. Sabar malu, sabar. Saya lagi mangkit menari habis kacau. Sabar. Saya pengalaman ceramah di Manjung, Perak. Saya sebut pasal syurga, lepas tu saya terkeluar lagu Nordin Ahmad. Tahun 1960. Filem apa nama? Gurindam Jiwa. Dia duk berlakon dengan Latifah Omar, buat satu puisi, dia menyanyi. Di hujung tu Nordin Ahmad berduet dengan Latifah Omar. Silap saya pergi menyanyi. No? Saya pun menyanyilah. Kalau Tuhan mudik ke hulu, belikan saya bunga kemboja. Kalau Tuhan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Tiba-tiba maklum duduk ujung tu dia bangkit. Ustaz, tuai padi antara masa. Terkejut saya. Nasib baik tu saya sabar. Tu saya kata bertenang. Takut saya menyanyi ni ustaz tak pergi mangkit dia mari. Kacau. Nah, minta maaf tuan-tuan. Kampung ni, pergilah mengantuk je. Nah, apa kata Nabi?
Berapa ramai orang-orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa, melainkan lapar dahaga, melainkan lapar dahaga. Puasa tapi tak dapat apa-apa. Dapat apa? Lapar dahaga saja. Inilah adab yang kita perlu patuhi dalam bulan puasa. Kadang-kadang kita ingat puasa tu tak makan dan tak minum dan tak buat perkara yang membatalkan puasa. Sedangkan puasa itu ada kategori-kategori tertentu yang perlu kita patuhi. Inilah pesan Nabi pada kita, supaya kita tak buat perkara yang sia-sia dan puasa kita dapat markah penuh. Betul no? Baik. Apa pesan Nabi? Yang pertama Nabi pesan bagi orang puasa ni dia kena tinggalkan sifat al-ghadabu. Al-ghadabu ni apa dah? Tanya lagi. Al-ghadabu ialah sifat ataupun sikap marah. Suka marah, rajin marah, sentiasa marah. Itulah tu. Marah saja. Ni ada marah tak ni? Marah kami ingat nak hari ni nak balik awal kena main sini pula dah. Marah tak? Tak marah kau no. Bagus tak marah bagus. Marah ni waktu pagi dia berlaku. Waktu kita mangkit nak makan su'u. Selalu yang kena marah isteri lah. Kena marah nak belum? Kena? Tak kena? Tak kena tak apa. Kena marah. Laki dia mana? Mana dia ikan kasam aku beli makan orang tak goreng pun. Ni orang goreng ikan kasam bayi orang tak ada pun cabai tak ada ni. Pedang ni kosong ni. Nampak? Kena marah dari pagi-pagi lagi. Kan? Lepas tu dia kata, alah abang makan hak mana ada. Tak bolehlah aku terbiang beli nak makan yang hang tak goreng pun pasal apa? Nampak? Pagi-pagi kena marah dah. Orang lain mangkit pagi-pagi makan sup, pejam mata nak angkat tak naik. Rumah dia pun kongkang bunyi. Nampak? Kalau duduk dalam taman lagi ya. Kan berkelahi rayuh, yang anak cara anak, yang suami cara suami, yang isteri cara isteri. Lama isteri dia amboi, kalau nak makan kan nak puasa nak makan. Bakat lawan marah. Marah. Marah ni kerana marah pagi-pagi. Nampak? Lepas tu keluar dari kerja, turun tangguan jitera tu lepas pada apa nama panggil? Bomba, turun zong, guan tu traffic light. Kan? Masa dia main tu traffic light duk hijau, elok dia sampai merah. Haram sungguh traffic light ni, nampak? Nampak? Marah, tak maaflah dengan izin, saya bukan nak gunakan perkataan tu. Traffic light pasal marah di rumah tadi ni. Marah traffic light tu. Tuan-tuan bayangkan dari Jitera nak main ke Alostar ni 13 traffic light. Maknanya berapa banyak traffic light yang telah diharamkan pada pagi tu. So bayangkan tuan-tuan. Ni marah. Nah, marah ni Nabi kata laisa lahu min siyami. Orang puasa ni kalau dia duk marah-marah, puasa sia-sia. Tuan-tuan, kemudian turun traffic light yang pertama tu, lepas pada traffic light Jitera tu ada pasar apa nama? Market Cina. Cina duk meniaga sayur, meniaga ikan apa tu. Kemudian tuan-tuan ada seorang apek bawa ni, apa nama? Gerek tua. Belakang gerek tua dia ada raga tu ada buah nanai. Kita pun dah traffic light merah, belok hijau nak jalan, lapek tu pun lintas. Kita pun hon, aku nak lalu. Dia apa katakan? Relax brother. Haram jadah apek ni nampak. Berapa kali haram. Tuan-tuan, tu sampai pula depan hospital tu pula, sampai pula depan Yawata tu. Wallahu akbar. Ni bulan puasa. Orang yang puasa tak boleh tahan marah ni tuan-tuan. Allah, Nabi kata kurang pahala. Bukan puasa tak sah. Kurang pahala. Sedangkan kita nak rebut kebaikan bulan Ramadan, tiba-tiba kita marah tak habis. Yang ketiga, waktu nak buka puasa. Waktu nak buka puasa, terutama sekali pi buka puasa di kedai. Atok kedai rata nasi Arab Old Village Simpang 4 rata lah atok. Pi sampai kedai tu 6.30. Duduk budak tu ambil order macam-macam penuh meja nak makan. Pukul 7.25 ayak sejuk pun tak main lagi. Ini boleh mendatangkan marah juga. Tu nak buka puasa tu. 7.25 apa untuk sampai lagi. Tiba-tiba ada satu keluarga main duduk meja sebelah kita, depa angkat main ikan siakap, ikan keli, ikan puyuh, ikan semua ikan tak meja lah. Kita pun duduk tengok kita. Lepas tu budak tu lah. Amai. Awak bang, ni aku mana tak sampai lagi ni. Minta maaf bang, ni orang ramai ni. Ramai pun aku main dulu, hang tengok dia main berapa ni boleh makan, aku tak boleh makan. Dia main 4.30 abang order dulu dia keluar. 4.30. Baru tahu. Ni tuan-tuan nak buka puasa dah pun marah lagi, marah apa? Kan? Nak buat macam mana kalau tak ada rezeki hari itu, sekat ayak sejuk pun jadi kan? Lepas tu tunggu. Lepas buka puasa tu pula 7.45 baru sampai makan, barulah boleh makan. Makan nak keluar pergi sembahyang tarawih.
Masuk dalam kereta, gostan tengok ada kereta orang blok belakang pula dah. 4 kali marah sehari puasa. Tu baru banyak tu. Banyak lagi tuan-tuan Main di pejabat boleh marah. Bos jumpa kita boleh marah. Semua boleh marah. No? Macam-macam perkara yang menyebabkan kita boleh berlaku marah apabila kita puasa. Orang yang duk tak tahan marah ni tuan-tuan, maka pahala puasanya boleh berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, syatimah. Syatimah ini ialah bermaksud kata-kata keji. Mulut sentiasa ada buat keluar kata-kata keji. Kata-kata keji ni tuan-tuan macam contohnya orang lelaki lah. Orang perempuan ni lebih kurang tak lah. Orang lelaki dia jumpa kawan dia lama tak jumpa. Dia kata, woi, hang lama tak jumpa. Kau ajak betul Lok lak betul yang ni. Pot lak betul pelak. Mana nampak? Pelak itulah perkataan yang kata perkataan keji. Walaupun dia duk biasa melawak macam tu. Bulan puasa kena jaga benda tu, jangan duk sebut pelak, jangan sebut barwa, jangan duk haram jadah. Woi, barwa hang, aku ingatkan mampuih lah. Tu bahasa. Bahasa. Saya selalu dengar lah sebab saya kerja di polis. Inilah bahasa-bahasa yang paling sedap didengar. Separuh daripada gaji ikutlah untuk dimaki. Tuan-tuan yang dikasih sekalian. Jadi bahasa-bahasa macam ni nama dia kata-kata keji yang dikeluarkan oleh manusia bila berpuasa, maka kurang pahala puasa dia. Macam Najwa Latif kata tu. Segala kata-kata cacian yang telah engkau berikan membuatkan puasa jadi kosong. Tu. Puasa boleh jadi kosong dengan mengeluarkan kata-kata keji. Apatah lagi kita mengumpat orang, apatah lagi kita memfitnah orang, apatah lagi kita cakap-cakap pasal orang. Semua ini tuan-tuan yang dikasih sekalian, syatimah iaitu kata-kata keji boleh menyebabkan puasa kita tadi tak mencapai tahap maksimum dia. Yang ketiga, pesan Nabi pada kita asyahwatu. Apa dia asyahwatu? Asyahwatu bermaksud nafsu syahwat. Nafsu syahwat kena kontrol, kena jaga bulan puasa. Kalau kita suami isteri memang duk lazim nak pergi kerja waktu pagi, kita cium tangan suami kita cium dahi kita, kita pergi bekerja tanpa bahasa apa-apa, okey. Tapi kalau baru kahwin, dah baru kahwin ni? Kita kahwin lah bang, ni dah nak puasa ni, kita puasa sekali lah. Kan? Pengalaman puasa bersama suami. Masuk dalam Facebook. Selfie. Bukan puasa. Kami. Kemudian pagi-pagi itu nak pergi kerja, cium tangan suami. Suami pun cium dahi dia. Lepas tu suami cium dahi dia, dia pun cium pipi suami. Dua-dua tak pergi kerja hari tu. Ni. Ini nama dia asyahwatu. Walaupun dengan isteri kita hukumnya halal, tetapi bila siang hari kita berpuasa, jadi macam mana? Itulah yang akan menanggung akibatnya ialah suami. Isteri biasalah satu hari je. Suami, pasal apa? Suami dianggap pendatang. Isteri itu didatangi, faham tak? Suami adalah pendatang. Pendatang itulah yang kena. Yang mendatangi dia kata, I tak apa, I tunggu je. Nampak tuan-tuan? Jadi yang pendatang itu yang kena syahraini mutatabi'ain. Puasa ni, saya kemarin ada orang hantar WhatsApp. Saya baru kahwin ustaz. Saya tak mau baca nama apa talah. Telefon selalu. Tak baca. Dia hantar WhatsApp. Bagaimana ustaz kalau saya berjimat dengan isteri saya di siang hari puasa? Rupanya ada juga orang kahwin tak tahu macam ni no. Saya ingatkan semua orang tahu bahawa bila kahwin siang hari Ramadan tak boleh bersetubuh dengan isteri. Makin ada makin. Saya nak tunjuk boleh tapi tak tunjuk lah. Ada nama dia tuan-tuan baca pula. Saya pun tak kata ya tahu kan. Tak kata betul kan. Saya pun jawab seperti mana yang dikehendaki lah. Dia kata ya kau ustaz. Ya saya kata puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau selang sehari ulang balik. Dia kata kalau itu jenuh tak boleh makan kenduri ustaz. Pasal apa dah hang kenduri awal sangat. Orang tunggulah bulan raya tu. Tidak pun belah malam tak apa kan? Malam uhilla lakum lailatal siyami rafasu ilanikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kan? Malam dihalalkan bagi kamu. Rafasu ila nisaikum, kita bersekutukan dengan isteri kita. Dia pakaian kita, kita pakaian dia waktu malam, tak ada masalah. Yang masalahnya siang ni. No, lepas tu ustaz mana? Kalau saya tak boleh, tak boleh. Dia kata kepala sampai melelong tak boleh buat. Sebab itulah suruh puasa.
Puasa tu nak bagi hilang lelong kepala tu lah. Oh, dia kata tak payah Ustaz. Oh, saya duduk biasa 4 hari sekali Ustaz. Oh. Ni hari kelima dah puasa ni. Dia betul tuan-tuan, mengikut kajian seksologi pun, kantung air mani suami itu, dia akan penuh, dia akan overflow. Overflow ni selepas 4 hari. Sebab tu jangan duk kedekut sangat ni. Ni puas kecek. Tapi bulan puasa tak apa, biar kecek saya duk bagi. Malam tak apa. Ni puas minta maaf, sensor sikit, tapi saya kena beritahu jugalah. Walaupun rakaman, selfie. Okey. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, tak pasal-pasal tuan-tuan 2 bulan berturut-turut. Oh, tak sanggup saya. Sebulan pun meleleh dah kan. Tambah 2 bulan berturut-turut tu. Ni tuan-tuan yang dikasih sekalian, walaupun isteri kita kena jagalah syahwat itu. Tujuan puasa tadi ialah nak menurunkan syahwat kita. Tapi puasa dia lebih mencabar sebab nafsu kita mengambil alih tugas-tugas yang dibuat oleh syaitan. Sebab itu bila bulan di luar bulan puasa, isteri kita pakai make up bukan main ni, pergi make up di kedai. RM200 sebelah ni. Belah ni sebelah sampai tak semayang. Pasal apa? Pasal tak dan buh. Dia kata kalau kena ayak ni terluruh habis ni make up ni. Pergi Mekah Nuri. Nak pergi Mekah Nuri pergi make up di kedai. Sebelah RM200. Siapa dia nak menikah? Kan? Sampai bulu mata ni kan 1 inci duduk lagu tu tak naik. Awak minta ni bulu mata berat. Nak pergi Mekah Nuri nya. Kan? Kita tengok pun tak rasa apa-apa sangat di luar bulan puasa. Tapi bulan puasa ni kadang-kadang dia cubaan nafsu. Kita tengok isteri kita tak pernah pakai bedak sejuk tiba-tiba. Pakai bedak sejuk. Buah-buah timun pula tu dah biji. Kan? Kita tengok, weh, hang milah. Weh, orang pakai kuning aku tak boleh. Nampak? Kadang-kadang bulan puasa dia boleh menyebabkan jadi macam tu sebab isteri kita tak nak buat, dia buat benda macam tu. Ni nama dia asyahwatu. Tu dengan isteri, dengan orang tak ada cerita. Dengan orang, ni saya cerita pengalaman saya, walaupun rakam tak apalah. Tuan-tuan, bulan puasa terlepas, bulan puasa tadi saya tidak pergi lagi. Bulan puasa terlepas, saya pergi nak beli buah temikai. Di satu tempat yang jual buah temikai di Bazar Ramadan. Panjang Bazar Ramadan tu. Pergi nak beli buah temikai, saya pun duk tengok beli yang mana. Buah temikai kecil ke, buah temikai besar ke, sederhana ke, sedang ke, duk tengok. Orang kata beli hak urat kecil tu akan membah buah merah sikit. Hak yang urat besar tu tak buah merah sangat. Duk nak beli hak mana satu. Tengok kiri, tengok kanan. Kemudian hak yang menega tu kata, abang nak beli buah temikai ke? Saya pun baru langut tengok. Langut tengok hak jual temikai tu, tuan-tuan yang sekalian. Orang perempuan. Dah orang perempuan ni pakai baju ni. Ya Rabbi, ketat merinin. Saya pun nak buat macam mana ni? Tengok buah temikai, tengok temikai buah. Tengok temikai, tengok temikai buah. Ni tuan-tuan. Ini yang berlaku pengalaman. Nak kata tu. Tu nak buka puasa tu, 5.30 sampai tu, 7.30 buka puasa. Maknanya mata kita tadi dah terdedah kepada asyahwatu. Tengok atas, tengok bawah, rasa mana rasa nak tutup. Tapi dia rasa, lagi tutup mesti buka sikit. Lepas tu rasa nak buat macam mana? Kalau tak tengok, rasa lagu membazir. Lepas tu keras duduk aku tu tengok. Dia kata, cik nak beli makan? Ya, nak beli makan. Tak jadi beli buah makan tu. Ni tuan-tuan yang dikasih sekalian, pakai pun kena bagi elok lah. Ni pakai macam kita duk pakai lah ni. Kan? Saya tahu dah semua orang pakai macam ni. Kan? Tapi tuan-tuan, ada manusia yang di pejabat saja dia pakai tudung. Tapi bila dia balik di rumah, masuk dalam kereta tu, tudung pas dashboard kat belakang. Masuk, sum. Pas belakang dashboard belakang. Ni tuan-tuan ni kasus sekalian. Kita bulan puasa mendidik tarbiyah diri kita nak jadi Muslim yang soleh. Jadi orang yang bertakwa. Sebab itu bila kita pakai tudung, biar menepati macam tuan-tuan pakai ni. Senang kan pakai tudung ni payah? Dulu kan nak kena simpul-simpul kan. Cap sini. Lah cucuk teguk. Dah. Dulu. Lah ni main selalu masuk lah. Lepas tu siap ada batu ni sekilo atas kepala ni. Jalan kok Bazar Ramadan duduk lagu tu. Batal siapa maklum? Ni atas kepala sekilo hang tak nampak ni. Kan? Mudah pakailah ni. Nak bagi elok sikit dia bubuh apa ni? Gede-gede apa ni? Ekor cicak apa gede-gede tu. Kan? Pergi semayang tu sampai di masjid nak semayang tu tak pakai telekung ni, duk pakai tang tu. Belum nak buang telekung tu, salam dengan kepala duk tu. Patutnya kat jauh awal ni aku beli padang besar RM15 ni hang nampak ni. Kan? Tak apalah pakailah macam mana tapi biar tutup macam ni lah. Baiklah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, syahwat ini boleh berlaku juga dalam ni apa nama ni? Ni panggil ni. Tuan-tuan ada benda-benda ni kan? Telefon, iPhone, iPad, apa semua lah. Tuan-tuan ada benda-benda ni, kita kadang-kadang kita buka laman-laman sosial seperti Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Contohnya Facebook.
Kita tengok ada orang tulis Ramadan apa semua, tapi sebelah kanan tu dia ada laman advertisement, laman ruangan iklan. Di situ dia main macam-macam. Orang jual surat dalam, jual spenda, jual macam-macam lah. Ubat keras, ubat lembek, ubat semua ada itu. Mana tuan-tuan dikasih sekalian, di situ juga boleh merangsang nafsu syahwat kita. Betul tak? Doa tak rasa apa? Ya memang tak rasa apa. Tapi bila kita klik di situ, dia keluar perempuan yang pakai baju dalam saja. Orang perempuan tengok tak rasa apa. Orang lelaki. Orang lelaki dia bukan gaduh tengok, dia membayangkan dia ketahuan. Dia duduk seorang-seorang, dia terbayang. Orang lelaki dia akan boleh duduk seorang-seorang. Dia terbayang macam-macam. Sebab tu kalau tengok orang lelaki dia, kalau isteri dia mati, dia tak boleh duduk lama. 3-4 hari dia kena nak nikah dah. Saya apa? Pasal dia tak boleh duduk seorang-seorang, dia tak boleh jadi bingung pula. Dia kena kahwin. Minta maaf lah kalau suami isteri mati ni. Baik, dia kena kahwin. Sebab dia tak boleh kahwin, tak boleh dia duduk. Hari pertama keluar Muhammad, menangis keluar air mata. Hampir buat tipu, hang kata nak hidup semati dengan aku. Mai hari kedua sampai keluar air hidung. Mai hari ketiga keluar air hidung. Wah, nak nikah lain dah tu. Tu orang lelaki. Nanya orang lelaki macam itulah, termasuk saya lah, orang lelaki juga. Kemudian yang keempat, tuan-tuan dikasih sekalian, iaitu penyakit al-hasadu, penyakit hasad dengki. Hasad dengki ini kalau bulan puasa duk dengki-dengki, duk hasad-hasad juga tuan-tuan, puasa laisa lahu min siyamih. Nak tahu kita ni ada dengki ke tidak, ataupun orang dengki kepada kita tidak, Nabi Allah SWT sebut, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Iaitu apabila kita mendapat nikmat. Contohnya kita nak raya ni, beli kereta baru, beli motor baru, beli baju baru, orang duk dengki, dia kata alah hutang aku boleh beli. Dengki tu. In tamsaskum hasanatun tasuhum, dia tak suka bila kita dapat suatu nikmat. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Dan bila kita disimpa musibah, dia tepuk tangan pada muka. Tu dengki dah tu. Contohnya kita beli kereta baru duk bergaya main masuk pagar mada, keluar ada orang main senerih depan tu gedebam, pecah lampu depan. Dia kata duit tak berkat tu padan muka tu. Nampak? Itu dengki dah tu. Dengki. Nak tahu dengki tak dengki ni tuan-tuan, begitulah kaedah dia. Nah, kita dalam bulan puasa ni pun banyak dengki. Orang beli tudung baru pun dengki. Orang buat baju juh pasang pun kita dengki. Buat baju juh pasang. Ada pula orang tudung pergi duk periksa kat tukang jahit tu. Bila ni, jahit. Ni 5 buat baju panas. 7 pasang kau oi. Kata tu dia. 7 pasang. Akulah tahun lepas aku buat 7. Dia buat 8, tahun ni dia buat 7. Aku buat 9. Tak faham tu Ustaz. Buat rombongan pi paip buntang. Pasal Mboja beli Skodi kan. Balik mai jumpa kepada tukang jahit tu. Ni aku main Skodi. Hang buat ni Skodi 12 pasang. Kau oi, kami tak terima dah tempahan. Hang ni saja pun. Kalau aku tak terima, kalau jahit terima. Nampak. Tuan-tuan ni kasus sekalian, nama dia dengki tu. Dengki macam tu tak bagus. Sedangkan yang kawan tu buat 7 pasang tadi, kita tak tahu pasal apa. Pasal selepas raya, dia nak buat meneri nikah anak dia. Jadi cucu dia, anak-anak perempuan dia semua buat baju satu color. Dia tak tanya dah buat 7 pasang tu color apa. Padahal buat satu color. Pasal apa? Mereka nak pakai semacam. Kan nuri lah ni orang pakai macam. Macam mamat dia pakai baju hijau biru tu. Maka isteri dia biru, anak dia hijau. Macam lebih kurang lah. Pasal nak buat kenduri. Tiba-tiba kawan ni dengki pergi beli. Orang tak mau buat. Ni pun dengki tuan-tuan. Satu lagi dengki. Bila nak raya, orang masuk arsip-bot. Orang masuk almari. Orang beli kakas rumah. Orang beli macam-macam. Dia mula. Dia kata tu. Dia kata tu. Kan? Kita nak tahu senang lah tuan-tuan. Kita tengok mulut dia boleh tahu lah. Tengok mulut boleh tahu lah. Contohnya kita ada anak. Anak kita tiap-tiap minggu balik. Lepas tu anak kita bawa pergi bazar Ramadan. Dia kata, mak hari ni tak usah masak. Kita jom kita pergi bazar Ramadan. Mak nak makan apa, mak beli. Sampai kat rumah jiran dia tu, mak dia pun tekan butang tu, cermin turun. Sering. Ni, mereka nak bawa pergi bazar Ramadan pula dah. Ingat nak masak hari ni. Lepas tu tekan balik, naik butang dia balik. Elok kereta lepas, dia pun lintas pergi rumah jiran sebelah dia. Hang tengok tu. Tengok mulut boleh tahu dah. Betul tak? Bukan kata di kampung di pejabat bodoh Orang buat main tak tudung. 12 pasang, dia ambil 6. Empat tengok panjang ni sejengkai keluar ni. Dengki tu. Orang dengki ni bulan puasa atau bulan tak puasa apa sama lah. Nabi kata apa? Innal hasada ya'kulul hasanati
kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya hasad dengki itu memakan segala kebaikan yang kita buat. Seperti mana? Seperti api yang makan kayu api yang kering. Kayu api ni, contohnya kayu ni kering. Kita buah api, dia menyala sampai jadi harang. Macam itulah juga kita punya kebaikan dimakan oleh hasad dengki. Sebab tu jangan dengki lah. Biarlah orang nak buat apa pun. Kita sakat kita mampu lah. Ada kereta sakat potong sagar lah. Ada kereta sakat kancil lah, dengki orang apa. Kan dia beli, dia tambah hutang dia. Kita tak beli, tak ada hutang. Ada lebihan duit untuk kita belanja. Baik. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dikasihkan, al-hasadu. Kemudian yang keempat, yang kelima, al-bukhlu. Al-bukhlu ini maksudnya penyakit bakhil, kedekut. Kedekut. Duk nanti orang bagi kat dia. Dia tak pernah bagi kat orang pun. Kalau bagi kat orang pun, hak dia tak mau dah. Betul? Bagi kat orang pun, hak dia tak mau dah. Masak di rumah tu kuih macam-macam. Kuih carap, kuih loyang, kuih apa nama kita? Kuih apa nama, qasidah. Kuih macam-macam lah. Kemudian, cucuk kodok. Yang bagi kat orang, cucuk kodok lah. Tu pun hangit. Hitam pula tu. Bosak menumbuk pula. Ni tuan-tuan. Nah, kita nak bagi kat orang, kena bagi hak elok sekali. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, baca Quran nak. Kalau baca Al-Quran, dia sebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mencapai tahap birra, iaitu kebaikan ataupun kebajikan, sehingga kita memberi kepada orang, menafkahkan harta kita itu ma tuhibbun hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu beri kepada orang tu apa yang kamu suka, apa yang kamu sayang. Macam kita buka puasa, makan kita buka dengan kurma, kan? Kurma yang ada tangkai-tangkai tu. Tangkai tak makan pun. Tapi apa pentingnya ada tangkai tu? Kan? Mahal lah abangnya ada tangkai. Sebab dulu-dulu ni, masa ingat tahun 80-an dulu, tak pernah jumpa buah kurma ada tangkai. Lah ni yang baru jumpa. Tu pun nasib baik Abang Yusuf yang mai. Kan? Abang Yusuf Tayub mai. Tu pun suara tak keluar dia berkata. Kata bulan puasa ada satu makhluk yang suara tak keluar. Yusuf Tayub. Makan jaga-jaga atas ni. Lekat di rengkung ni. Saya suara tak keluar ni Yusuf Tayub ni. Tuan-tuan hadirin yang dikasih sekalian. Kalau kita nak bagi pun, kita bagi yang kita makan. Paling murah sekali yang ada tangkai tu RM7.9. Paling mahal RM20 ya. Baik, bagilah yang RM7.9. Ni bagi hak yang sekilo RM3.5. Kawan tu baru suara nak masuk dalam mulut, tarik keluar sekali dengan gigi, cabut toing. Biji ke gigi, biji ke gigi. Ni tuan-tuan yang dikasih sekalian. Kita nak bagi, jangan jadi orang kedekut. Orang kedekut ni tuan-tuan, akhir nanti Allah akan kalungkan harta yang dia kedekut itu di tengkoknya. Kemudian Allah tanya, apa yang kamu boleh buat? Sayutawwaqu nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Hari kiamat Allah akan gantungkan hak dia kedekut tu. Allah tanya, apa boleh buat apa? Ni tuan-tuan. Nak bagi bila? Di dunia. Yang kita bagi itulah perbelanjaan kita di akhirat. Tuan-tuan hari ini mai bawa RM20 contoh. RM20 tu kalau kita tak derma, RM20 tu akan habis begitu saja, betul tak? Balik lagi buah minyak kereta RM10 contoh. Berhenti bazar Ramadan RM10 tu habis. Kita bawa balik makan habis begitu saja. Tetapi RM20 yang kita bawa, RM5 kita masukkan dalam tabung masjid, kita derma kepada budak yang minta sedekah tu, walaupun kita kata tiap-tiap minggu jumpa dia. Tuan-tuan keluar pergi di bank bank Islam Agung tu, tuan-tuan tengok budak tu lah tiap hari. Dia keluar mai kalau tahfiz, anak yatim, minta derma, jual tisu, jual kalender. Kan? Sedih tak tengok? Sedih kurus. Kan? Kurus tapi taklah sampai kurus macam Firdaus Dullah tu. Firdaus Dullah tu lagi kurus. Itu lagi kesian. Tuan-tuan yang kasih sekalian, maka bila kita melihat kepada muka, hang lagi, mari boh hang, minggu depan boh hang, tu dia. Kalau tak mau bagi pun bermanis muka lah. Bermanis muka ni, kita manis senyum kalau tak mau bagi pun. Ni duk marah kawan tu pula. Tuan-tuan, sebenarnya saya ceritalah, walaupun orang kata budak-budak ni ada orang hantar, orang ambil manfaat. Cuma saya nak cerita kepada kita ni, bila diutuskan mai kepada kita orang pengemis atau peminta sedekah ini tuan-tuan, sebenarnya Allah sedang mengutuskan kepada kita sumber pahala.
Bagaimana kalau kita mengeluarkan wang kita itu dengan bermanis muka, beri kat dia, kita tak fikir apa dah. Di situ sebenarnya tuan-tuan Allah mengutuskan satu sumber bagaimana kita nak buat pahala. Tapi dia kata ustaz, mereka ni bukan boleh kat mereka apa, dia boleh orang lain yang dapat manfaat. Baik, kita yang fikir tu. Bagi dan diam begitu saja. Kalau kata duit kita bagi tu tadi tak dia kita ragu-ragu, kita pergi cari manfaat lain. Cari benda untuk dia berbuka puasa satgi ke, ataupun cari pakaian ke, atau benda-benda yang dapat manfaat pada dia. Dia kata, buat dah ustaz, pergi beli kat dia buah kurma, pergi beli kat dia cucuk, bagi dia makan, dia tak mau. Oh, macam-macam, kan? Macam-macam alasan. Ini kadang-kadang kita bermasam muka sebenarnya tuan-tuan yang dikasih sekalian. Yang tuan-tuan belanja tadi RM5. RM5 itulah pahala yang kekal di sana yang tak rosak. Yang tuan-tuan habiskan buah minyak, habis keluar asap itu saja. Yang tuan-tuan beli makan, balik main makan, kenyang, keluar pergi duduk dalam jamban. Itu saja. Jadi tuan-tuan, jangan jadi orang yang bakhil. Jadilah orang yang rajin menderma. Rajin mengeluarkan harta kita. Tak banyak pun sikit. Sebab yang Allah perintah pada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum. Mimma tu tuan-tuan, bukan maksud separuh. Walaupun dia tulis separuh. Sebahagian dari harta kamu dalam bahasa Arab, kalau kata RM10, RM1 pun RM1 pun sebahagian, RM2 pun sebahagian, RM5 pun sebahagian. Maknanya RM1 pun boleh, RM2 pun boleh. Jadi tuan-tuan, kita kena lazimkan diri kita untuk kita bersedekah. Kita tengok cara Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Kemudian yang keenam iaitu bila kita puasa, kita zon. Zon ni maksudnya buruk sangka. Buruk sangka pada orang. Tengok orang main duk cari kerusi-kerusi tak jumpa, kita baru main. Ya, jangan duk serak kau jangan buruk. Padahal kawan main jauh tu dapat pahala pada kita lagi. Jangan sangka buruk. Main duk depan pula tu. Pahala lagi baik. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, duk depan ni tuan-tuan sahabat ni. Majlis yang kita duk ni majlis taman ilmu. Majlis taman-taman syurga. Orang yang duk depan tu dia dapat taman syurga dulu. Tengok. Main-main duk depan terus tu. Alhamdulillah. Bagus tak? Ni berebut duduk belakang. Tak apalah duduk belakang, tak apalah duduk depan, tak apalah. Selamat datang. Dari mana? KL eh? Dari mana, puan? Pendang. Oh, Pendang jauh. Pendang. Tak apa, terima kasih dah. Alhamdulillah. Sudi hadir bersama kita. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian. Zon. Zon ni makna sangka buruk. Macam tak salah. Duk sangka buruk dia tengok. Nampak? Tuan-tuan, kita jangan sangka buruk. Sangka-sangka ni tuan-tuan, sangka-sangka ni boleh dah dosa. Kemudian keluar pula pada mulut kita, lagilah dosa. No? Kita tengok anak orang, kita sangka macam-macam. Tengok anak orang, kita sangka. Anak kita pun orang sangka-sangka. Kita sangka kat orang sangka kat kita. Macam saya lah, dapat tengok, ustaz ni puasa ke tak ni, tengok minyak pun. Orang lain puasa kuih kering, dia nampak minyak pun. Kan puasa lah, nampak tu contoh lah apa nama orang kata apa sangka-sangka. Baik, jadi tuan-tuan, kita tinggalkan sangka-sangka dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, maka kita nak buat macam mana? Kita nak ikut bagaimana cara puasa Nabi SAW. Iaitu Nabi berpuasa, yang pertama Nabi berniat. Kita ceritalah niat ni, semua orang faham dah. Tapi kenapa pentingnya niat ni? Niat berpuasa sangat penting supaya puasa kita itu mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Ada orang tanya saya, ustaz, kok mungkin mayak makan sahur, lepas tu awal 3:30 tidur balik lupa. Tu kok puasa lagu mana ustaz? Lagu mana? Okay. Tanya kita, dia abang lah, abang ni. Baik, dia bangun sahur tadi, tujuan dia nak buat apa? Tujuan dia makan sahur kerana buat puasa. Di situ sebenarnya telah masuk niat dalam hati dia. Cuma dia tak buat secara tertib. Kita buat secara tertib, kita sebut macam-macam. Nawaitu sauma ghadin, kan? Ada yang hafal tak boleh siap hafal lagu Raihan baru ingat. Nawaitu sauma ghadin an ada fardi ramadana azihis sanati lillahi ta'ala. Kemudian lelaki dia sambung, sahaja aku berpuasa esok hari kerana menunaikan fardu Ramadan. Anak dia sambung, tahun ini kerana Allah. Tu dia kakak lawan nak niat. Dia tak hafal niat tu. Baik. Nawaitu adalah talaffuz niat.
Tujuan melafazkan niat tadi, nawai itu untuk memandu hati kita supaya turut berniat. Sebab itu kita sebut nawai itu. Tuan-tuan, nawai itu ni bagi orang Melayu ni dia tak wajib. Tak wajib, tu sunat sahaja. Yang wajib dalam hati dia tu qasdus syai', maksudkan sesuatu dalam hati, muqtarinan bi fi'lih, disertai dengan perbuatan. Perbuatan kita berpuasa, maksudkan dalam hati kita aku nak puasa esok ni, bulan Ramadan ni. Tu maksudnya qasdus syai'. Faham tak? Macam ustaz kok niat lagu tu tapi tak sebut sahaja. Awak Tok Guru dulu kata maklum tam abang kata kalau puasa kena sebut sahaja. Tak sahaja tak sah. Kalau tak sebut sahaja sah. Saya tak sebut sahaja aku berpuasa, tak sebut sahaja sah. Ada orang tanya tak sah ustaz, tak sebut sahaja. Kalau tak sebut sahaja tak sah, orang Arab puasa lama tak sah. Ada orang Arab sebut sahaja. Dia niat dalam hati dia sahaja. Mana ada? Kita yang sebut sahaja ni. Apa sebut sahaja tu, makna apa sahaja? Sahaja tu pasal apa? Sahaja-sahaja lah. Pasal apa sahaja? Sahaja tu maksudnya kita secara bersahaja, tiada paksaan. Kita dengan rela, kita ikhlas berpuasa. Tu maksud sahaja. Tak sebut sahaja kita ikhlas tak? Ikhlas. Jadi kita jangan pening. Kata kok tak sebut sahaja ustaz. Ni Bang Long hang kata kita pakat buka puasa lah hari ni. Kat buka puasa ada orang tu kata ni. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, jangan kita celaru. Sebab kita dah faham, dah nampak puasa tu macam mana, kita nak buat bila, tahun apa. Dan kita nampak puasaan puasa tu macam mana, tak makan, tak minum dan tak buat benda-benda tu maksudnya niat. Jadi jangan duk pening lah. Jangan duk pening kepala. Sebab itu, kita tuan-tuan yang dikasih sekalian, kalau ikut afdal, Imam Asy-Syafi'i setiap malam niat berpuasa. Kalau tuan-tuan pergi sembahyang tarawih, maknanya selepas sembahyang tarawih imam akan sebut nawaitu shauma ghadin. Maknanya di situ kita pun akan ikut. Maknanya selesai dah. Ataupun bangun sahur nanti niat, ataupun nak tidur tu niat. Tak ada masalah. Baik. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, yang kedua, Nabi SAW berpuasa bersahur. Saya cerita yang asas saja, nak buat macam Nabi buat supaya sampai tahap maksimal. Nabi bersahur, kita panggil apa? Sok. Sok ni jangan silap faham tak. Ni mangkit pagi laki dia tak. Mana dia hantar tak mana sok Bini baru balik kursus bahasa Inggeris sebab tu. Dia masuk dalam mari buat keluar 2 helai. Laki dia kata tok tak mana tu duk telah kasut. Laki dia tengok, lah aku nak makan sok bukan nak stuken. Sok dalam bahasa putih maknanya stuken. Jangan silap tu. Nah, kita panggil sok. Orang belah Kelantan tu panggil sau. Mana makan sau ah, makan sau ah. Makan apa? Kena kopi cawan, tan pakai sau. Nah itu. Tu maknanya sahur. Nah, bersahur cara Nabi berhenti awal sebelum masuk waktu sembahyang. Kita ni kadang-kadang mangkit lewat kampung. Pasal apa? Agak-agak pasal apa? Saya nak isap rokok. Bini gerak dah weh. Bang, mangkitlah pukul 5 no, makan siap ah. Sagilah hampir pangat lu mangkit lah. Lepas tu main pula pukul 5 suku. Abang makin pukul 5 suku ni. Tak ada ni. 5.44, 5.34 ni. Dia kata tak kira makin lah. Dia main pula 5 suku. Abang makin 5 suku. 5 suku. Mangkit tu pipi tak ada pegang pinggan. Cangkul. Lepas tu marah. Hang lepas gerak aku lambat sangat. Hang tak tahu aku puasa lepas makan sok. Saya aku nak ni. Hampa tak apalah. Nampak. Orang gerak pukul 5 tak mangkit. Gerak 5 setengah baru mangkit ni. Dia kalut ni. Keluar bulat. Kan? Isyak rokok dia tak termasuk dalam sahur. No? Sebab tu makin awal lah kalau isyak rokok pun. Dan buka puasa juga dia tak termasuk dengan sahur tu. Berokok itu tidak termasuk dalam buka puasa. Tuan-tuan, orang yang bisa isyak rokok, bila dia buka puasa dia minum air segelai, lepas tu dia isyak rokok. Sip dalam-dalam. Lepas tu jadi gitu. Melilau. Ustaz tahu mana? Biasa buat dah tu. Memang jadi lagu tu masa sekolah menengah dulu ni. Kan, terai buat tengok melelong tu binau. Oi, pasal apa? Ni pasal tu lah. Jadi tuan-tuan yang dikasih bulan puasa ni lah nak berhenti merokok. Alah dia kata ustaz cak isap rokok pun duit berada banyak mana pun. Tengok kami cak isap rokok ni bergaya duit ada rambut uban awal dia kata. Kan? Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, bangun sahur dan kita makan cara Nabi SAW, iaitu Nabi
berhenti awal, imsak dia awal. Macam mana imsak Nabi SAW? Imsak Nabi SAW ialah selepas Nabi makan, beberapa ketika Nabi semayang subuh. Kata Zaid bin Sabit, aku bersahur dengan Nabi. Kemudian selepas siap sahur, Nabi bersiap-siap untuk semayang. Tempoh di antara berhenti sahur dengan nak semayang subuh itu, kata Zaid, kata Nabi SAW, qadara khamsina ayah, sekadar membaca 50 ayat Al-Quran. Maknanya tempoh dia lama mana? 10 minit. Tuan-tuan, 10 minit baca 50 ayat Al-Quran. Tempoh nak berhenti sahur itu. Itu maknanya sahur cara Nabi di akhir malam. Kita ku 12 malam sahur. Kau reti canai sahur. Ni kira balik tidur tak bangkit dah. Tu tak nama sahur. Kita tidur lu bangun baru sahur. Kita bangun 3:30 pagi. 3:30 pagi pun awal tapi boleh dah. Baik. Ataupun 5 suku ataupun 5 pagi. Itu elok tu. Entah mana. Tapi kalau mangkit lewat itulah bahaya dia. Dia makan, dia cangkui. Lepas tu lekat tu. Bini kita awak main. Aku rasa je nak habis umur ni. Duk lekat. Hari tuan-tuan. Kalau kita makan puluh-puluh lekat tu tak pi dah duk lekat tu duk. Nampak macam mana? Urut belakang tendang terajang apa semua. Tak keluar juga duk. Macam mana? Ni hukum fiqh. Macam mana tu? Nak telan pi tak lepas, nak luah tak keluar. Pasal apa? Gelut makan ni cangkui. Lagu mana nak buat? Buat macam mana? Belah tengkuk. Nak buat macam mana? Tak bisa jadi ya, tak bisa jadi. Tak bisa jadi, tak apa, tak payah abang. Kalau jadi macam tu, pada masa itu orang lekat nasi, lekat lauk, tambah-tambah lekat kerak nasi. Kalau punya makan lekat kerak nasi, pada masa itu boleh berlaku kematian, sesak napas kerana lekat. Betul tak? Boleh sesak napas. Maka pada masa itu diutamakan menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan nyawa. Nak buat apa? Nak buat CPR. Mai abang buat CPR. Kotak hang buat CPR. Dia kata aku nak mampu ni CPR. Nak buat macam mana tuan-tuan? Buat macam mana? Telan ayak segelas. Lepas tu tak puasa lah hari tu. Jangan telan lega aku puasa hari ni. Tak. Pada masa itu diutamakan ialah menyelamatkan nyawa. Tu pun kalau kita tengok muka biru lah. Lekat sini muka naik biru, naik hijau, naik semua telinga hijau, baju pemecah-pecah naik dihak lah. Kalau jadi sampai tera tu maknanya kalau biak mati lah. Maka telan ayak lah. Kan jadi pada hari tu puasa hari tu kira tak puasa. Tu jangan dia kena qada lah nanti. Tu faham tu? Selagi laki duduk dekat, abang puasa juga. Abang puasa. Kami tak mau tanggung dosa abang. Kami. Kan ataupun bini lekat. Hang puasa. Esok aku nak masuk syurga, hang duduk seorang-seorang puasa. Yang bini duduk kan biru, merah, hijau, kelabu semua naik kan. Tuan-tuan, masa tu kena buka dengan mereka main tu. Pada masa itu wujud masyaqqah yang menyebabkan boleh hilang nyawa. Maka bila boleh hilang nyawa, mereka kena buka puasa lah itu. Baik. Kemudian qada baca macam mana dah. Baik. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi, suka saya nak nyatakan di sini bahawa Nabi peringat kita bila masuk waktu sahur ini, Nabi selalu mengamalkan doa-doa. Kerana apa? Waktu sahur ini mustajab doa. Dalam Al-Quran dia sebut wal mustaghfirina bil ashar. Golongan yang minta ampun pada waktu sahur. Apa dia doa tu? Doa yang saya sebut. Iaitu tuan-tuan, bila masuk waktu sahur, tuan-tuan kena doa. Tuan-tuan menghadapi masalah, tuan-tuan dalam keadaan senang, tuan-tuan ada kesulitan, tuan-tuan ada mohon hajat, tuan-tuan nak minta ampun, ialah waktu sahur itu adalah waktu mustajab doa. Sebab itu, kalau kak-kak sekalian, bangun waktu sahur, awal ambil semayang, kemudian semayang 2 rakaat, doa dulu. Contoh perempuan 4 pagi bangun kan, 4 pagi 4 pagi bangun dah ni, tuan-tuan, 4 pagi bangun dah. Nak seka baju, nak siap anak, nak salin pampers ni. Bagus, pahala banyak ni. Orang masuk syurga ni. Ni. Orang manda-manda ni. Buat 4 perkara Nabi kata. Al-mar'atu iza salat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Nabi kata apa?
Perempuan itu bila dia solat 5 waktu, solat 5 waktu, solat 5 waktu. Nah, solat 5 waktu, dia berpuasa pada bulannya, dia jaga kemaluannya, dia taat suaminya, pilihlah mana-mana pintu syurga yang ia kehendaki. Buat 4 perkara. Mayang kena jaga, puasa clear, lepas tu kemaluan kena jaga, jangan biar dicucuk oleh pendrive yang asing. Kemudian, Allah minta maaf, sorry. Yang keempat, iaitu taat suami. Ni pukul 4 pagi abang-abang, mangkit ni, Allahu Akbar. Taat suami lah tu. No? Tapi taat suami ni banyak benda lagi. Bukan saja mangkit 4 pagi saja, banyak lagi lah. Tapi bagus, buat 4 perkara. Nabi kata, pilihlah mana-mana pintu syurga yang kamu nak masuk. Ni Alhamdulillah, sekarang kita dah buat benda ni. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, doa pada waktu sahur ini tuan-tuan, doa yang mustajab dalam Quran sebut wal mustaghfirina bil ashar, golongan yang minta ampun pada waktu sahur. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi tak bohong kita. Kita yang kerja nak bohong orang. Nabi tak bohong kita. Nabi sebut apa? Pada waktu sahur ini tuan-tuan, yunazzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thulusul lailil akhir. Summa yaqul man yad'uni fastajiba lahu wa man yas'aluni fa'atiyahu wa man yastaghfiruni faghfir lahu. Waktu ini nama dia waktu mubasyarah ataupun waktu mubashir. Kalau tuan-tuan tengok TV Al-Hijrah, dekat-dekat nak azan dia tunjuk di Mekah. Diunjuk di Mekah tu tuan-tuan tengok di sebelah kanan atau sebelah kiri dia tulis mubashir. Mubashir itu bermaksud langsung, siaran langsung. Mubasyarah. Maknanya pukul 3.30 pagi sampai 5.30 pagi ialah waktu mubasyarah. Doa kita diangkat secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunazzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Bila ni? Hina yabqa sulusul lail, iaitu berbaki 1/3 malam setiap malam. Dan Allah pun berfirman, "May yad'uni", siapa-siapa yang doa padaku, fastajiba lahu, aku kabulkan doa dia. Wa may yas'aluni fa'atiyahu, siapa yang minta hajat padaku, aku akan berikan padanya. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu, dan siapa yang minta ampun padaku, aku akan ampunkannya. Sebab itu tuan-tuan, kita ada hajat yang sangat besar. Contohnya orang laki-laki atau perempuan nak didik anak jadi anak terbaik. Inilah waktunya kita berdoa minta hajat pada Allah. Bila 3.30 sampai 5.30 pagi, nama dia waktu doa terangkat secara langsung. Bukan sahaja pada malam Ramadan, setiap malam, kulla lailatin, setiap malam Allah turun. Dan pada masa itulah kalau di luar puasa kita sedang sedap tidur, kita tak bangun. Bangun pun pergi kencing saja. Sebab apa? Sebab makan ubat darah tinggi. Mangkit kencing 3-4 kali. Ataupun kencing manis. Mangkit kencing 3-4 kali juga. Pasal apa? Pasal kencing manis. Kencing manis nak puasa susah no. Tuan-tuan yang beruntung sosial kena jagalah. Saya 5.39 gula. Dekat-dekat 6 lah. Doktor kata jaga ustaz. Kalau you sampai 7 tu dah border tu. Jaga-jaga. Nanti teruk lagi. Ya kak doktor? Ya. Tanda-tanda dia macam mana? Kalau ustaz pergi kencing, keluar buih, kencing-kencing tu naik berbuih ayat kencing ustaz tu, jaga-jaga tu. Itu sudah ada simptom-simptomnya tu. Dan tengah malam ustaz dah agak ayak, itu maknanya dah ada lah tu. Kemudian yang kedua, kalau ustaz pergi kencing pula, ni tahap dah kronik sikit lah. Ustaz kencing-kencing, kemudian ustaz tinggal, ustaz mai tengok bilik-bilik ayak tu, tengok-tengok semut 2 hurung keliling tu. Itu maknanya dah teruk tu ustaz. Dan jaga ustaz jangan sampai kena kerat anggota badan. Saya tanya nak kena anggota badan tu macam mana doktor? Kalau ustaz kencing, keluar semut. Ada kencing keluar semut ni? Bila dia tengok kita dah muka kecut dah, dia pun gempak kita. Ustaz kencing, keluar semut. Ada ke doktor? Dah saya melawak dengan ustaz. Ni tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Jaga tu. Lagi sempat balik kencing keluar semut. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Doa tak keluar Jadi kita doa pada masa itu waktu sahur, jadi Allah Subhanahu Wa Taala terima doa kita. Kemudian tuan-tuan yang dikasihi sekalian, yang seterusnya kita puasa cara Nabi, iaitu memperbanyakkan bacaan Al-Quran. No, baca Quran ni. Sini ada tadarus tak? Tak ada buat nah. Dan tadarus Al-Quran ni
Jangan baca seorang-seorang, baca dalam kumpulan supaya bacaan kita itu dibetulkan. Dan jangan terasa pula bila orang betul. Dah kita baca salah bila orang tegur, terima teguran tu. Dan hak tegur tu pula tegur lah elok. Ni tegur. Tu. Kemudian orang silap sikit, salah tu. Tegur elok. Yang pertama kita subhanallah. Dia pun tengok tangan mana, dia ulang balik. Kemudian ataupun dengan cara ketuk. Orang perempuan dia ketuk lantai. Ataupun dah selepas dah ketuk pun tak jadi, lepas tu pun tak jadi, maka kita ulang balik tempat yang salah tu. Contohnya dia baca macam ni. Ulaika hum syarrul bariyah. Bariyah tu silap. Maka kita kena tegur. Kau bukan bariyah, bariyah. Mula-mula kita subhanallah. Dia pun cari sekali, dia ulang balik. Ulaika hum syarrul bariyah. Bariyah. Baru tegur. Ni dah. Dia duk sebut bariyah mana kak? Bariyah Tok Mat mentua aku. Jenuh. Jangan macam tu. Kan? Ni macam-macam orang baca Quran ni. Tambah-tambah hak jadi imam kan berselaru kata. Kawan pun hafal hak tu ya. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua qul huwallah. Mai baca kuliah tak boleh tutup. Ni kacau juga ni. Wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abidun. Duk cari. Wala ana abidu ma abatum wala lama-lama makmum kan lakum tu imam lakum. Oh lakum kan lakum. Jahanam mayang tu. Kan? Lepas tu Ustaz boleh berhenti sekarang. Buat macam mana? Tak apalah. Buat macam mana orang tak suka. Ustaz pohon buat tahlil di akhir ceramah. Yang silap faham tu. Boleh buat tahlil no? Baik. Sambil berdiri boleh tak? Duduk no? Tak mana hilang je lah. Baca Quran. Tuan-tuan baca Quran. Ada juga orang baca Quran mula kod lain, habis kod lain pun ada juga. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu kita baca elok-elok lah. Jangan duk baca macam belah Sungai Daun tu. Siapa duk Sungai Daun? Saya asal Sungai Daun. Bukan asal Sungai Daun. Kampung kelahiran pak ayah saya ni di Sungai Daun, Pian. Belah Mamat. Ni baca macam ni. Mamat tak apa. Orang lain. Baca dia bunyi kedah. Bunyi kedah. Kan? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Jangan baca macam tu. Baca bagi elok-elok cara Nabi. Lepas tu dia sambung lagi pula. Wa ja'alna min baini aydihim saddau. Teringat sadau. Baca bagi kena tuan-tuan. Macam kita duduk mengaji ni lah. Kan dari radio pun ada duk ajak mengaji. Kan kita buat satu baca elok-elok lah. Kan? Jangan duk kalut perhabis. Kalut perhabis macam ada setengah masjid-masjid tu. Bukan main masjid yang imam dia sebelah-sebelah anu lah. Main belah Pakistan semua tu. Dia kalut tu. Tuan-tuan tengok dalam Facebook tu ada. Baca ya Allah, tak tahu kau berhenti tang mana panjang pendek mana. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum man tudhirum la yu'minu khatamallahu 'ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amana min yukhadi'una Allah wa ya Allah. Baca apa tu? Tu bukan baca tu. Itu ayam patuk. Tak tahu saya nak kata tak kena. Tak ada kena satu. Kan? Biar kita baca macam Nabi baca. Nabi baca bertenang, tak kalut nak perhabis. Walaupun Nabi perhabis banyak. Tapi kita ni kadang-kadang baca tak dan habis. Kan? Sebab apa? Macam orang perempuan dia baca-baca mungkin tengah Ramadan, mungkin hujung Ramadan tak boleh puasa. Dia baca tak habis lah. Jadi bila baca tak habis ni tuan-tuan. Kita orang perempuan tak boleh baca. Ambillah kesempatan tadabbur ayat Al-Quran. Tadabbur ayat Al-Quran ni kita duk baca setiap tahun kita baca saja. Tapi tahun ini kita tadabbur di tumpang awal lagi. Baca-baca 5 Ramadan tak boleh puasa. Tadabbur. Tadabbur ni buka Al-Quran, baca makna dan faham. Cuba faham. Contohnya saya nak bagi surah Qiyamah. Surah Qiyamah ni kalau kita faham, rupanya Al-Quran mendahului sains. Tu yang kata 1920 saintis menjumpai bahawa manusia ini ada beberapa perkara yang tak sama. Antaranya ialah cap jari. Cap jari kita tak sama. Saya tak sama, Mamat tak sama. Jadi tuan-tuan, Al-Quran dah cerita dalam surah Qiyamah. Allah kata apa? Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah
bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah kata apa? Manusia itu menyangka bahawa kami tidak mampu mengumpul kembali tulang belulang mereka yang dulu, yang dah mati sejak zaman Nabi Adam. Allah tak mampu nak himpun balik. Manusia sangka begitu. Tetapi Allah kata, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami sebenarnya mampu untuk menyamakan hujung-hujung jari mereka. Allah kata Allah nak buat bagi hujung jari ni sama pun boleh. Tapi Allah buat tak sama. Tuan-tuan, hujung jari apa maksud dia? Tuan-tuan tengoklah. Jari kita, tuan-tuan jangan ukur jari saya pula ni. Alah, dia kata pisang emas. Jangan nak hujung kau ni. Tuan-tuan tengok jari ni sudah. Jangan duk buat tafsiran macam-macam. Nah. Bergelak darah. Kau faham kok lain lalu. Tuan-tuan, jari kita tak sama. Cuba tengok. Ada sama? Satu pun tak sama. Tapi tuan-tuan, hebatnya apabila kita bengkokkan jari kita di sini, maka tuan-tuan akan dapati di hujung jari kita ni sama. Bila kita bengkok di hujung ni sama. Okay. Yang kedua, isyarat itu nak tunjuk kepada kita bahawa hujung jari kita tak sama. Sedangkan Allah kata, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami boleh nak bagi sama pun hujung jari mereka. Bila saintis cek, tengok-tengok, rupanya hujung jari manusia ini, ibu jari, cap jari, tak sama antara manusia. Allah cerita bila? Sebelum sains menjumpai 1920, Allah dah cerita 1400 tahun yang lalu. Tuan-tuan yang dikasih, hebat tak? Tu maksudnya tadabbur. Tadabbur, kita baca dan kita faham. Nak mudah faham lagi, tuan-tuan, kalau ada yang orang baca Quran yang mahal tu, yang 250 tu. Quran yang apa nama dia ada 15 ilmu lain dalam tu. Kalau baca mahal sikit lah. Nak dapat ilmu dia mahal lah. Nak dapat baik ni kita baca dalam tu, dia ada asbabun nuzul, sebab turun ayat itu. Dia ada hadis yang menyokong pendapat itu. Ada tafsir di situ. Tuan-tuan baca yang tu. Kalau nak mudah lagi, tuan-tuan beli tafsir Ibnu Kathir, mahal sikit lah. 1000 lebih. Paling murah saya jumpa 750. Dua ada berapa jilid tu, panjang tu. Baca situ, penerangan dia sangat hebat, tuan-tuan. Menceritakan tentang apa nama ayat ini, cerita ni apa semua. Itu maksudnya tadabbur. Kalau tak boleh baca, ni kita tak boleh baca dok kira nak menyanyi aja. Dah tak boleh baca Quran, menyanyi sudah. Kan? Tak maulah macam tu. Laki dia kata hang boleh baca Quran tak terima? Tak boleh, jom kita karaoke ni. Kan? Bulan puasa dok kalau karaoke kita tunggu petang balik kerja awal 3.30 hari Khamis. Nak tunggu kau puasa malam. Kita karaoke lu, pasang lagu buat semua. Laki dia kata kita menyanyi lagu kita dulu lah, lagu kita cinta lu. Pegang laki dia ada pun. Asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung bertemu jua. Kalau dah jodoh takkan kemana. Nur Halimah, bini dia pun keluar air mata. Iya bang, abang sebut nama cik tu, lagu kita cinta dulu. Kau bisa abang tu? Kan? Macet pula bini dia pun main kerupun. Aduh, pipiku dicium Bang Dola. Lagi dia nama Dola. Ini tuan-tuan, jangan nak buat macam tu lah. Rugi aja. Kan? Kalau tak boleh baca Quran, tadabbur. Tak boleh tadabbur, segan zikir. Zikir Nabi ajak kita, zikir yang berat timbangan di neraca. Nak dengar tak? Kita esok ni ditimbang esok ni, neraca kita tu berat belah kebaikan bila kita doa amal zikir ni. Apa zikir tu? Nabi sebut dalam satu hadis, kalimatani khafifatani saqilatani fil mizani saqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Macam saya dengar ya Ustaz, itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Hindustannya, mere mehbubu mere sanam pace ke bum bum. Adalah baik. Apa kata Nabi? Kata Nabi, dua kalimah yang ringan disebut oleh bibir tetapi berat timbangannya di neraca dan dikasihi oleh Tuhan Ar-Rahman, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Duk saja-saja tu. Duk merapu saja. Ni duk saja-saja sambil goreng cucuk. Sejujurnya tak bisa. Ini lagu orang sembelit. Tengok Mat. Mat tahulah.
Ini lagu orang sembelit. Dia bangkit makan sok, kemudian sembelit. Duduk-duduk tak keluar. Inilah ubatnya. Duduk-duduk tu sejujurnya puas biji. Itu lagu untuk orang sembelit. Contoh yang dikasih sekalian, daripada kita duduk menyanyi, lebih baik kita zikir. Satu lagi zikir yang kita sebut tu, subhanallah walhamdulillah wala ilah. Itu zikir apa tu? Zikir yang kalau kita dengar ceramah Isra wal Mi'raj baru ni, zikir yang Nabi terima dari Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim kata zikir ini adalah zikir tanaman-tanaman syurga. Bila kita sebut zikir ini, maka tumbuh tanaman di syurga sana. Tapi jangan zikir saja sembahyang, tidak. Semayang sama lah kan. Zikir apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir dia. Likke jo khat tujhe wo tere yaad mein hazaron rang ke. 1960. Kan Yaden, Shashi Kapoor dan Asha Parik. Hang tahu Ustaz? Tak beranak lagi masa tu. Tembak itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan kita amallah baca Al-Quran dengan baik, dengan betul. Kemudian tuan-tuan, saya nak sebut beberapa benda yang kadang-kadang kita terlupa nak perhatikan. Dalam Al-Quran, dia ada taghribul Quran, iaitu pada perkataan yang disebut sebagai ishmam. Bila kita sampai ayat malaka la ta'manna, di situ kena ada ishmam. Ishmam ni maksudnya muncur mulut naik ke atas. Malaka la ta'manna. Tak boleh baca macam biasa. Kita baca malaka la ta'manna. Di situ ada ishmam. Sebab tu penting tadarus. Dan ketua tadarus tu dia kena reti ya. Malaka la ta'manna. Nampak pelik Ustaz? Ya. Memang nampak pelik, tapi di situ ada hukum ishmam. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Tuan-tuan, saya tak ingat ayat tu. Kemudian yang kedua, dia sebut sebagai imalah. Imalah yang kita dah baca cenderung tu. Orang tua-tua dulu dia baca Bismillahimajreha wa mursaha. Salah. Dia tidak baca dengan majre. Dia dibaca dengan Bismillahimajreha wa mursaha. Wa qala rkabu fiha bismillahimajreha. Re bukan re. Sebut betul-betul. Qala rukabu fiha bismillahi majriha. Yang orang duk baca doa naik kenderaan tu. Salah satunya yang tu lah. Kemudian tuan-tuan yang ketiga, pada perkataan a'jami. Di situ ada tashil hamzah saniyah yang perlu dibaca dengan bukan baca a'jamiyu dibaca dengan a'jamiyu wa arabi. Bukan baca dengan Ustaz ni ajaran baru kan? Bukan ajaran baru. Kalau tuan-tuan belajar ilmu tajwid, tuan-tuan akan jumpa benda ini. 3 perkataan dan ada tempat-tempat lain, antaranya saktah. Saktah yang ada dalam surah surah Al-Kahfi tu. Alhamdulillahilladzi tu ada di hujung tu. Wajah di situ ada saktah. Saktah dalam surah Yasin tu. Saktah dalam surah yang ayat yang kita baca tu. Waqila man rokok, kan? Di situ ada saktah. Kena berhenti sekadar 2 harakat ataupun sekadar menyebut subhanallah. Perhatikan betul-betul lah bab baca Al-Quran ni. Baik. Kemudian seterusnya tuan-tuan, cara Nabi SAW memperbanyakkan doa semasa berpuasa. Ni doa dia. Tak tulis tak apa, nanti saya akan WhatsApp kepada Encik Bani Tamim. Dan dia akan WhatsApp kepada tuan-tuan lah. Ataupun dia buat nota. Minggu depan tuan-tuan main pula, tuan-tuan dapatkan daripada dia. Iaitu doa yang kita pun dah hafal dah. Iaitu doa yang pertama, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa ya kan? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini digalakkan kita baca. Malahan sunat kita baca sebab doa mohon keampunan. Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun yang paling mulia, menyukai orang yang selalu suka memberi ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah daku. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang kita baca dalam kita memberi salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang kedua. Yang ketiga, satu lagi doa yang Nabi baca hampir-hampir dekat berbuka puasa. Iaitu doa Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Doa ni saya akan bagi pada nanti ke Encik Tamin tu.
Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir li. Namun begitu tuan-tuan, doalah apa saja. Yang dimaksudkan ni waktu nak doa tu doalah apa saja yang kita nak. Tuan-tuan nak apa? Ya Allah, duit tak ada ya Allah ni. Mohon ya Allah, jadikanlah aku orang yang kaya di dunia ini ya Allah, dan kaya duit. Minta lah. Apa salahnya? Salah? Minta kaya salah? Tak salah, tapi jangan lupa minta kita jadi orang beriman sama. Ni minta kaya saja kadang-kadang lupa juga. Jadi macam Qarun tu. Qarun tahu Qarun? Qarun tu harta banyak sampai dia sendiri tak kenal mana satu anak kunci gudang dia. Banyak harta dia tu. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan Nabi Musa mai kat dia kata hang kena keluar zakat Qarun weh. Dia kata tak apa nanti duduk ketak lagu ni. Mai kali kedua dia hang kena keluar duduk kira. Duk kira sampai keluar ketak lagu tak mau bagi. Ni kaya tapi lupa pada Allah, tak mau macam tu. Nah, kemudian akhirnya apa? Qarun dan hartanya tenggelam di Mesir tu, di Mesir tu. Tapi yang peliknya timbul di Telaga Emas tu. Saya pergi Telaga Emas tu, Tok Imam dia kata, "Ustaz, saya tanya pasal apa nama kampung ni Telaga Emas, Tok Imam?" Dia kata, "Dulu di kampung ni ada satu telaga. Telaga tu orang duk korek tambak musim apa nama? Musim mana ni? Musim kemarau ni, korek tambak buat naik guri. Tahu guri tak guri? Guri ni dia kecil pada tempayan. Nah, itu nama guri. Buat naik lang guri tu dia kata harta banyak. Dia kata ustaz dengan mai belian apa semua dah. Mai tok mulu kata elok ah. Oleh kerana hari ini kita telah menjumpai harta Qarun. Di dalam telaga ini kita ubah nama kampung kita Telaga Emas. Tapi orang kampung tu tak panggil Telaga Emas, dia panggil Telaga Meh. Ini nak kita Telaga Meh. Telaga Emas. Saya kata kalau Tok Imam kata lagu tu, kampung saya kat rumah saya lagi banyak. Tahu mana ustaz? Bukit Wang. Harta Qarun. Tok Imam kata ustaz melawak. Saya tak tahu ustaz cerita tu muhung ke tak. Kalau depa muhung saya muhung ustaz. Elok kita sama-sama muhung. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita banyak berdoa pada waktu nak berbuka puasa, hampir-hampir tu duduk lengkung tu nak tunggu buka puasa tu doa. Jangan duk kalut nak pergi apa nama jurih pokok. Kan? Ni kita bersiang kepala ikan buat gulai. Lepas tu tengok-tengok ada perut ikan tu. Buat ni nak buat baja ikan. Orang bang maghrib baru duk pi nak jurih pokok bunga. Sagilah jurih. Tu pi duk menyanyi pula pokok bunga tu. Pasal apa? Orang tua-tua pesan nak tanam pokok ni kena bercakap-cakap dengan dia. Ada tak pesan tu? Saya biasa orang pesan tu. Tukar pi nak jurih pokok bunga tu, tanya sama pokok apa sebab goyang. Orang duk bang dia duk menyanyi. Satu lagi saya terima petua ni tak boleh pakai ni tuan-tuan ni. Ni orang mada-mada pun nak tanam pokok jangan dia buat macam ni. Nak tanam pokok ada satu orang belah pendang tu bagi petua saya. Mu nak tanam pokok dia kata, mu tanam pokok tu bila dia tengok mu besar 3-4 tahun dia kata tak keluar buah, mu pergi waktu maghrib pergi kat dia. Buat kena? Mu pergi bawa akar ke buat tali ke mu pergi kat pokok tu. Buat kena? Mu pergi kat pokok tu waktu kelang-kelang sikit, lepas tu orang tak ada ni, mu pergi kat pokok tu mu selak kain tunjuk dia. Lepas tu balut. Ni saya terima petua macam tu. Tak boleh pakai lah saya abang ni. Petua yang tak boleh pakai. Lepas tu dia kata bila mu selak kain ku cakap dengan pokok tu mu kata apa? Mu tak malu aku tak boleh jalan pun ada buah mu tak ada buah. Dia kata tu. Allahu akbar. Merapu punya petua ni. Tak boleh pakai kan tu. Kalau pokok tu boleh cakap juga dia kata apa? Alah, tak sama mana pun. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Nak habis ni. Kata petua tak boleh pakai ni banyak macam-macam lah. Petua nak sembelih. Nak sembelih pun orang kata kan. Kita kalau ustaz nak sembelih kambing tak mau bagi bau kambing tu, ustaz masa nak sembelih tu ustaz baca ayat ni. Amma manistagna. Daging kambing tu sembelih lagi manis. Lepas amma manistagna tu ustaz nak sembelih. Ustaz buat gitu. Makan lagi kompom manis dia kata. Ni semua boleh pakai ni mengarut semua. Petua main mana tu? Saya heran tu. Yang kita pun duk pergi tanya dia bagi langsung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tang mana ni memperbanyakkan doa, menyegerakan berbuka. Baik. Nak buka cara Nabi. Buka cara Nabi buka dengan salasa, iaitu dengan rutabat. Rutabat ni kurma muda, kurma basah. Kurma muda ke sini tak ada lah. Tapi kita boleh menganggapkan kurma muda tu ialah kurma yang ada tangkai-tangkai tu lah. Okey? Kurma muda. Tak ada rutabat. Fa'alat tamarat, 3 biji kurma kering. Yang 3 ringgit setengah tu lah, yang keras tu. Makan duk rasa gula, tak rasa kurma tu. Tu tamarat. Kemudian dengan hasan min hasawat, iaitu dengan air sejuk. Nabi buka puasa
tidak makan atau minum makanan yang dimasak. Buah kurma tak masak, air sejuk tak masak. Kita pederah cakotiau dulu. Kan? Pederah mi, pederah cakotiau, pederah mi, pederah cakotiau, last kali buah laksa. Buah laksa tu angin duk. Hau. Bini tahu bang, aku tak tahu angin apa keluar tu. Bini pun pi masuk buka store ambil tungku hak dia beranak ni. Pi layok atas api buh kain perut tak atas perut tu. Bini kata apa bang? Belahak siapa dengan gajah menguak. Mai tengok ni, buka mulut suluh keluar laksa duk kiri tu. Ni tuan-tuan. Ya, baik, cara Nabi buka puasa 3 biji kurma. Lepas itu air sejuk. Lepas tu pi semayang. Pi semayang. Masa pi semayang ni kita kena kuat sebagai mak bapak. Nak ajak anak. Dia kata semayang Pak Ustaz. Tengok duk hidak meja lah, semayang lagi lah. Kalau kita nak buat cara Nabi, selepas 3 biji kurma pi semayang, lepas tu baru sambung makan apa yang ada selepas itu. Yang kita buat ni, kita makan tu, bini dah kata, angkat tu. Buat cara Nabi lah. Ceramah kat orang, buat cara Nabi. Buat cara Nabi lah, pergi ajak anak semayang. Jom pergi semayang. Anak mak dia kata, makik, semayang lo. Sekejap lagi makan lain. Lepas tu, lah ayah mak. Lagi, makan. Lagi, semayang. Aku makan. Ayah kena kuat. Ni ayah pun paku longgar. Kan? Paku longgar. Lagi, makan lo. Kalau nak, semayang. Dah, hidang ni, makan. Tu. Kadang-kadang ayah paku longgar. Kadang-kadang mak paku longgar. Yang ayah tu ke mana? Aku duk ceramah kat orang atas makan. Alah kalau abang ni kita makan ni ada anak ni sakit mayang tapi mana lepas makan Yang anak-anak bangkit dah nak bangkit dah. Dengar mak kata tu duduk balik. Yang ni kena kuat. Kena kuat. Kalau nak buat cara Nabi lah saya kata ni. Tapi kalau nak buat cara perempuan duk buat terus buatlah. Tapi nak abang nak buat cara Nabi ni nak ambil maksimum pahala puasa tu, buat cara Nabi lah. Baik. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, dan Nabi buka, Nabi baca doa ni. Kita baca doa apa? Allahumma lakasum tu. Wa bika amantu, kita baca doa tu kan. Nabi baca doa zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Mai kok mana pula dah ustaz ni kami hidup 40 tahun dah tak jumpa doa ni. Itulah kata. Itulah kata, mungkin kita tak jumpa, saya jumpa. Dalam hadis Abi Daud, Sunan Abi Daud, hadis yang ke-200 berapa? Saya tengok. Hadis yang ke-2357 dalam Sunan Abi Daud. Nabi SAW baca zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru. Ustaz, kami baca doa ni tak sah. Bukan tak sah. Bacalah hak mana hafal dah tu. Kalau baca dah hafal Allah melakasum tu, bacalah. Yang saya nak sebut doa yang terdapat dalam hadis ini. Maknanya kalau tahun ni nak berubah, nak baca yang ni, saya baca dua-dua. Allahumma lakasum tu pun baca, zahabaz zama'u pun baca, Allahumma barik lana pun baca, bismillah pun baca. Tak ada masalah. Kan? Pilihlah yang mana senang. Jangan tak baca langsung. Ni sasa buka puasa. Lepas tu Tok Miban Maghrib testing. Yang dia segelas dah masuk. Masjid bunyi testing baru testing aja. Ni tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, seterusnya yang terakhir. Okey. Yang terakhir Nabi memperbanyakkan 10 amalan 10 malam terakhir dengan banyak ibadah. Inilah masa yang paling kita sibuk. Tak beli baju raya anak lagi, pelita tak beli lagi, meriam tak siap lagi, lampu litlak tak besar lagi, kuih bakui tak buat lagi. Tok Wan dia kata hang tok hang buat lagi dahulu. Nah, Tok Wan kata Tok Wan hang malam ni jangan pergi tarawih. Duk teman tu buat dahulu. Aku duk pergi mantra hampa lah buat bolu. Oh, jangan Tok Wan. Ni kami nak basuh lagi, nak pelekat api lagi. Tu aku nak buat apa? Tok Wan timbuk telur. Dia kata timbuk apa? Tok Wan timbuk telur Tok Wan. Bukan, Tok Wan timbuk telur Tok Wan. Bukan, Tok Wan timbuk telur. Silap tu. Tok Wan timbuk telur. Kan awak kena timbuk telur. Lah ni timbuk tak timbuk kono. Lah zai. Tapi Tok dia nak buat yang tradisionalnya. Timbuk telur. Silap Tok Wan kata timbuk telur siapa? Timbuk telur Tok Wan kan kata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan silap tu. Dan malam itulah bapak-bapak naik ke atas ni ke atas ceiling, ke depan-depan mau koridor luar tu. Ni duk apa? Duk pasang lampu ilap-ilap. Kan? Mak dia kata tu tak betul tu ayah hang tu sengit sikit tu. Paku bawah ni. Hak ni tak apa betul ni. Ni ejah turun bawah ni. Hak ni yang lelaki tu pun naik tangga pakai kain plekat. Kain plekat pun gulung. Hak mana? Gulung. Hak mana? Sambil duk ejah. Lama-lama anak dia main, abah tu 2 biji tak menyala gitu.
Jangan dok karut lagu ni tuan-tuan. Muhung lah. Lebih baik pergi ibadat tu. Nabi meninggalkan anak isteri dia pergi ibadat, menggerakkan anak isterinya untuk ibadat 10 malam terakhir. Kerana di sini ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu 83 tahun 4 bulan kalau dapat Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya kira sekadar itu sajalah, sesuatu tak lebih lah. Nah, jadi sekadar itu sahajalah kita puasa cara Nabi. Jangan lupa malam ni sembahyang tarawih, jangan lupa sembahyang witir, jangan duk berebut pula. Ni berebut parking. Seorang nak duduk 8, seorang nak duduk ni. Main masjid kena buat ni, signboard. Parking 8 rakaat, parking 20. Pasal apa tu? Pasal orang yang sembahyang 8 dia main awal, sembahyang 20 dia main lewat sikit. Lepas tu ke parking, pilot tu imam bagi salam yang ke-8 tak ada macam doa, perih mangkit. Mangkit tu kan ada orang blok belakang ha? Sebab dia parking tempat orang parking 20, tukar duk tin. Tu imam kata nantilah dulu. Aku tak baca tabat lagi. Ha jenuh. Kan pakai tak semayang semua orang duduk kelai pasal apa? Okey, tu orang buat parking 8, parking 20. Mayang 20 lah tuan-tuan. Yang kita kata nak cari keberkatan kan? Tajuk yang bagi kat kita nak cari keberkatan. Mencari keberkatan Ramadan. Mayang 20 berkat. Nak hak banyak, duit nak banyak. Orang bagi 500, alah. Kuih raya saja apa 5 jenis tak lepas dia dah 500. Order daripada bulan Syaban dulu ni, bulan Rejab dulu ni. Tak habis ni dia dah. Macam mana? 500 ni ustaz nak bagi satu jenis kuih raya kan. Kok ilmu London saja 500 biji. Ha jenuh. Ha ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian jadi bila duit kita nak banyak, puasa sembahyang tarawih pun kita sembahyang banyak insya-Allah. Dan akhirnya tuan-tuan yang beberapa kali akhir ni, Dan tuan-tuan yang terakhir dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, iaitulah bila kita puasa yang Allah kata la'allakum tattaqun, pastikan kita dapat benda ni keluar pada Ramadan. Kita dapat benda ni iaitu yang pertama tuan-tuan, al-khaufu minal jalil, iaitu kita rasa takut pada Allah. Kita puasa kita rasa takut pada Allah sebab kita tak tahu Ramadan yang hadapan kita akan sampai atau tidak lagi. Boleh masuk ke tak? Ramadan ni pun tak tentu habis tak habis. Takut pada Allah dengan mendekatkan diri dengan Allah SWT. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Apa sahaja yang kita baca dalam Quran itu kebaikan yang kita ambil daripada Al-Quran. Yang ketiga tuan-tuan, wal qana'atu minal qalil, iaitu kita rasa cukup dengan rezeki yang ada. Tuan-tuan kita makan tuan-tuan tak habis pun. Beli ni macam-macam, siap singgah di tabung haji lagi. Hotel tabung haji. Ada apa nama? Bubuk lambuk, singgah kona balik, pergi ambil. Tu. Kan balik tak makan pun tengoklah. Banyak makanan. Tapi tuan-tuan, kalau makanan kita itu cukup untuk kita walaupun sedikit, kita kena reda walaupun sedikit. Nah, tuan-tuan bayangkan macam mana orang yang berpuasa tak ada makan. Tuan bayangkan di Somalia, di Afrika yang orang yang duk kena hurung dengan lalat tu, kan, makan rumput je. Depa puasa tu bukan kata nak buka puasa, nak sahur, nak buka tak ada apa. Maknanya puasa strict. Tuan-tuan kita makan membazir. Ini namanya wal qana'atu minal qalil. Dan yang terakhir wal isti'dadu ila yaumir rahil. Bila kita dah capai kepada 3 perkara itu, maka kita buat persediaan untuk menghadapi hari kematian. Wal isti'dadu minar rahil ila yaumir rahil. Kita semua akan mati dan kematian itulah bermulanya kiamat kecil pada kita, yang mana pada masa itu kita akan dipersoalkan segala apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, biarlah kita kehilangan Allah. Jangan kita kehilangan Allah kerana sesuatu. Biarlah kita kehilangan sesuatu kerana Allah. Yang baik dengan Allah, kurang baik kelemahan diri saya sendiri. Pohon kemaafan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita teruskan dengan tahlil. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina wa liman ahsana ilaina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كحبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وميلان كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وفلعنك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كشمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وميلان كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وفلعنك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كبدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وفرزك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أمضى ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت ونحن إن شاء الله تعالى من الآمنين النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونوّر به قلوبنا وقبور آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجدتنا ولمشايخنا
وقبور المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. أثبنا اللهم على قراءتنا هذه ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما جليلا، وتقبلها منا بمنك وإحسانك قبولا حسنا مباركا جميلا. اللهم اجعل وأوصل صواب ما قرأناه من كلامك القديم وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما هللناه وكبرناه هدية ورحمة منك نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم زيارة في شرفه الأعظم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى الملائكة المقربين والكروبيين، وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية الصحابة والقرابة التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى الأرواح الأربعة أئمة المجتهدين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أمة محمد أجمعين. واجعل اللهم سوى مثل سوى بذلك مع مزيد بيدك وإحسانك إلى أرواح المسلمين والمسلمات في صحائف من اجتمعنا ها هنا بسببهم وتلي القرآن من أجلهم وباسمه وأنت غني عذابهم يا أكرم الأكرمين. أوصل اللهم ثواب ذلك إليه واجعله نورا بين يديه وتعتف اللهم برحمتك عليه، وارحمهم بالقرآن رحمة واسعة، واغفر لهم مغفرة جامعة يا ملك الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من أزواجهم، وأدخلهم الجنة وعزهم من عذاب القبر وفتنته من عذاب النار. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.